Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang bersama-sama kami dalam sesi Mega Live malam ini. Alright. Sebelum saya invite guest kita malam ni, sudi saya perkenalkan diri. Saya Puan Suhaili, Client Account Executive di Spire, salah satu mentorship di Rishwork yang akan membantu para usahawan untuk capai 1 juta pertama dalam masa 6 bulan. Okay. So saya nak invite kita punya guest malam ni, Tuan Fahmi Jamil. Okay, silakan. Hai Tuan, apa khabar? Hai, khabar baik. Assalamualaikum, Tuan Suhaili. Okay, Tuan, alright. Saya dah kenal Tuan. Apa kata Tuan boleh kenalkan diri Tuan kepada para penonton kita pada malam ni? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Suhaili, Rishwork, Datuk Wira yang menjemput saya untuk sesi pada malam ini. Saya Fahmi, founder Mr. Pepper dan juga CEO kepada Mr. Pepper Foods Sdn Bhd. So kepakaran kami adalah membantu para penggemar kambing untuk dapatkan daging kambing yang sedap, lembut, cepat dimasak sepantas 10 minit. Mr. Pepper kami kerap so cepat so sedap bila anda gila dengan kambing. Siapa peminat kambing? Macam itu. Siapa peminat kambing perap ni? So inilah dia. Kita bawakan Tuan Fahmi Jamil. Okey Tuan, sebelum you bermula dengan Mr. Pepper ni sendiri, siapa Tuan sebelum ni? Ataupun macam mana journey Tuan memulakan bisnes Tuan? Boleh tak Tuan kongsikan kepada kami semua? So untuk maklumat semua, saya adalah seorang bekas pegawai tentera. Saya mula berkhidmat tahun 2010. Untuk pengetahuan Puan Suhaili, macam pegawai tentera ni dia ada satu dipanggil tauliah jangka pendek. So kita ada kontrak 10 tahun selepas habis daripada UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Kita ada kontrak 10 tahun untuk berkhidmat dalam tentera. So dipanggil tauliah jangka pendek. So saya start berkhidmat tahun 2010 dan kalau ikut kontrak 10 tahun sampai tahun ni lah. So selepas 10 tahun kita boleh pilih antara kita nak teruskan perkhidmatan ataupun tamatkan perkhidmatan. So of course dua-dua tu dia ada syarat dia lah. Jadi macam saya pilih untuk tamatkan perkhidmatan tahun ni. So lebih kurang ya Puan? Tuan baru tamat dah tahun ni? Lebih kurang Februari hari itulah. Februari hari itu baru saya start fokus. Proses Tuan berapa lama? Kita start yang saya serius buat bisnes, kita start tahun 2015. 2015 kita buat masa tu kita buat peternakan kambing. Tapi sebelum tu pun tahun 2010, 2009, 2010 pun saya ada jugalah buat bisnes. Kita ada jual collagen, rumpai laut, kita ada jual baju baby. Tapi produk lah Tuan sendiri. Tapi time tu kita pun tak tahu cara macam mana nak berniaga, kita ilmu pun tak ada, kita tak tahu nak uruskan bisnes. So sebelum, dan kita tak berapa serius time tu. So bila sebelum tu macam mana? Okey, dah lalang Tuan bagi tahu Tuan dah jual banyak produk, banyak sebelum Tuan konsisten dengan produk yang sekarang ni. Boleh tak Tuan ceritakan macam mana perjalanan Tuan sendiri daripada dulu start bisnes dengan pelbagai produk dan akhirnya Tuan pilih untuk fokus tu. Mungkin orang kat luar sana tak tahu. Dan mungkin yang ni juga ada situasi yang sama dengan Tuan Fahmi. Tuan cuba ceritakan perjalanan Tuan tu. Proses Tuan dan macam mana pula Tuan dapat certainty yang Tuan kena fokus. Macam mana? Alright. So macam saya bagi tahu tadi, tahun 2009, 2010 kita buat macam-macam bisnes, tapi tak berapa jadi. Lepas tu 2010 saya start berkhidmat lah. Saya start berkhidmat dan kita fokus dengan perkhidmatan. Then tahun 2015 saya start buat satu bisnes yang serius lah. Saya nak fokus satu bisnes. So kita start buat peternakan kambing.
peternakan kambing. Time tu 2015 kita buat peternakan kambing. Lepas tu kita buat fokus untuk majlis akikah. Kita ada kambing, kita ada kambing golek, kemah, catering, pelamin berendoi. Kita buat package untuk majlis akikah. So target market dia adalah dalam Melaka dan sekitar Melaka lah. So kita buat itu starting 2015. Lepas tu 2015 tu kita start belajar kat Brishwood ke ataupun tuan macam mana? Tak ada, itu Aero dulu. Time tu time tu buat sendirilah puan, hentam sendiri. Tapi dia banyak challenge dia. Saya rasa kejap lagi saya nak share sikit apa challenge yang saya ada. So mungkin dia lebih kurang samalah dengan apa yang mungkin yang sedang menonton ni ada yang situasi lebih kurang saya kan. Tapi keseluruhan dia 2015 saya buat peternakan kambing. Hujung 2017, awal 2018 tu saya start buat produk Mr. Pepper ni lah, produk kambing perap dan juga ayam perap. So Mr. Pepper tu sampai sekarang lah. Sekarang ni saya fokus untuk Mr. Pepper. Hari tu pun Wan dah berbincang dengan Datuk Ira suruh minta saya fokus dengan Mr. Pepper. So untuk yang sekejap, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang setengah bersama dengan kami malam ini, kalau anda semua nak tahu, Tuan Fahmi kita adalah salah seorang Titanium membership mentoring di Richwork, dan beliau di bawah bimbingan Datuk Wira sendiri. Dan Tuan, mungkin orang kat luar sana tak tahu macam mana, apa tu kan, cuba tuan ceritakan macam mana you start sebenarnya, you kenal Richwork dan perjalanan you sebelum you berbisnes ni. Macam mana you menjadi membership di Titanium sendiri, proses you bersama dengan pembelajaran you. Okay, so masa saya start buat peternakan kambing tu, so masa tu tahun 2015 tu, satu kita tak ada ilmu, dan lepas tu saya ingat time tu kita eager nak buat bisnes. Lepas tu kita rasa kita dah, time tu saya dah study lah macam mana nak buat kambing ni, apa perlu buat kan, kat mana pasaran dia, kat mana nak jual. Tapi sebab time tu saya terlalu eager, so kita tak nampak apa kesan di sebalik apa yang kita nak buat tu. So untuk pengetahuan Puan Suhaili, masa 2015 tu nak buat peternakan kambing tu saya buat loan RM50,000. Loan RM50,000. Tapi yang lagi teruk dia, macam saya tentera, saya susah sikit nak buat loan. Dia macam ada peringkat-peringkat dia kan. So susah, jadi saya buat loan atas nama wife saya kan. Wife saya. So buat loan RM50,000. Then time tu kita eager tapi kita tak tahu sebenarnya apa cabaran yang ada kan. So bila dah loan RM50,000, maksud tuan adalah you berniaga tapi you tak tahu the right direction yang betul untuk gunakan loan yang you dah apply loan tersebut untuk buat bisnes, tapi tak ada guide yang betul, tak ada ilmu yang betul, tak ada strategi yang betul. Adakah tuan mengalami kerugian dalam proses tu? Betul Puan, sebab time tu kita excited, kita eager, so kita tak tahu apa cabaran yang ada. So masa saya dah buat loan, lepas tu kita buatlah kandang kambing sikit, lepas tu saya bawa masuk baka kambing kan, baka kambing lebih kurang 40 ekor time tu saya ingat. So kira-kira saya time tu 40 ekor kambing ni dia boleh beranak setahun 2 kali. So saya bajet, okay setahun ni kita akan ada 80 ekor anak campur 40 ekor induk, ada 120 ekor. So dia akan berkembang dan kita boleh jual kan. So itu yang saya fikirlah. Tapi hakikat yang terjadi bila kita bawa masuk kambing, 2 bulan pertama tu kambing saya separuh mati. Wow. Separuh mati sebab sebenarnya kita tak tahu pun nak handle macam mana
barulah kita tahu kambing ni sebenarnya dia sensitif, yang mana yang ternak kambing dia tahulah kambing ni dia sensitif. Lepas tu bila suatu sakit mata, satu petak dia akan sakit mata, cacing lah, parasit lah, kita tak tahu. Jadi separuh kambing saya mati dan separuh lagi tu dia ibarat hidup segan mati tak maulah kan. Tapi kita modal dah keluar 50,000 kan. So modal kita dah keluar 50,000, itu pun kita buat loan. So time tu saya sangat down lah. Okay, tapi Tuan setuju tak dengan saya maksud bila you cerita pasal you punya journey ni sendiri, sebenarnya kalau you ada ilmu yang betul untuk gunakan dan prepare lebih awal sebelum benda ni terjadi, mungkin benda ni takkan complicated macam yang Tuan cerita lah, betul tak? Dia kena ini adalah ilmu untuk jaga kambing, untuk peternakan kambing, ilmu berniaga, ilmu bagaimana you nak gunakan cash flow, duit dan sebagainya, betul tak Tuan? Betul, sangat betul. Sangat betul. Apa ni? Lagi satu tak ada persediaan yang betul. Lagi satu tak ada persediaan yang betul kan. So lepas tu bila saya dah start rugi macam tu, saya sangat stres lah, saya tak tahu apa nak buat kan. Lepas tu then kita start pergi kandang-kandang lain, kita belajar kandang orang yang dah agak berjaya, kita pergi belajar. So saya belajar untuk trade kambing pula, ambil kambing yang dah besar, lepas tu kita terus jual sebab kita nak ada cash masuk kan. So kita ambil kambing yang dah cukup umur, kita bawa masuk kandang, kita terus jual untuk dapatkan sales kan. So untuk buat benda tu pula, saya buat lagi loan kan. Saya buat lagi loan. Dah ada 50,000 buat lagi loan. Okey. Lagi loan. So saya ingat sepanjang saya nak sustain tu, sebab sepanjang saya nak sustain lebih kurang 150,000 lah loan yang kita buat kan. Dan yang lagi teruk macam saya bagi tahu point tadi, saya bukannya buat loan tu kat saya, tapi saya buat atas nama wife saya lah kan, atas nama wife saya. Dan time tu pun sales tu ada, business tu ada, tapi nak kata berjaya tu tak lah kan. So dia so-so je lah kan. Yelah, selalu rolling je, dia punya income, dia punya sale tu rolling untuk you guna untuk business dan rolling dan semula lah. Okay, so, macam mana? Okay Tuan, daripada proses cerita kita daripada journey yang panjang ni, cuba cut short. Macam mana sedetik dia bila yang you rasa macam okay aku kena belajar, okay aku kena buat sesuatu, okay aku kena cari orang untuk guide aku. Bila tu? Dia be turning point sendiri time tu. Bila detik dia? So macam saya lah, turning point saya saya ingat satu hari tu saya tengok slip gaji wife saya kan. So saya tengok gaji dia jadi kecil kan, so time tu saya rasa saya pun tak tahulah, time tu saya rasa sangat down sebab kegairahan saya ni yang nak berbisnes. So membuatkan gaji wife saya jadi kecil, dan supposedly saya nak buat bisnes ni bantu family kan. Tapi yang berlaku adalah lagi menyusahkan dia. So gaji dia jadi kecil. So time tu saya rasa saya ni seorang suami yang loser lah, yang nak buat tapi tak jadi kan. So saya sangat down, dan saya rasa itulah point pertama saya yang saya rasa kali ini bisnes ni saya nak kena buat gila-gila, saya kena buat all out, saya nak buktikan balik yang sebenarnya saya ni boleh buat kan. Saya ni sebenarnya boleh buat supaya saya boleh settlekan baliklah hutang wife saya. Dan tentulah masa time tu saya start, saya tengok balik, saya sebenarnya bila kita tengok orang lain berniaga, ada yang jadi juga kan, ada yang berjaya. So kita tengok balik macam mana dia orang buat ni kan. So baru kita sedar yang sebenarnya saya kena belajar berniaga kan. Saya kena belajar bisnes. So
So selama ni yang kita dah buat 150,000 yang kita dah bazirkan, yang kita dah spend kan. Dah rugi 100,000 lebih tu dah rugi. So Tuan baru rugi. nampak yang Tuan kena pergi belajar. Dia kena pergi belajar. Macam mana proses Tuan pergi belajar tu sendiri? Boleh tak ceritakan? Saya start jumpa rishwat, time tu saya tengok lah, sebenarnya Datuk Wira saya dah tahu ataupun dah pernah dengar dah lama dah kan. Tapi start tahun lepas, yang saya kata turning point saya tu, saya start nak cari kat mana tempat yang saya nak belajar. Sebelum jumpa rishwat pun adalah juga saya pergi ada tempat-tempat coaching yang lain, tapi dia kebanyakannya more on technical lah kan, technical. Tapi saya nak cari kat mana tempat yang saya memang nak belajar betul-betul nak bina bisnes ni kan. So saya ingat saya first program rishwat yang saya pergi adalah Nak Ubah Hidup Merdeka tahun lepas. Okay, so you start dengan rishwat bersama dengan NUH dululah. Maksudnya NUH. Okay. NUH Merdeka. Time tu saya rasa sangat tamparan yang sangat kuat lah kan. So time tu lah baru saya tahu kenapa saya nak buat bisnes, apa yang saya perlu buat. Time tu energi jadi gila-gila punya lah kan. Jadi gila-gila. Saya faham sebab kita pernah pergi ke NUH, tapi untuk orang yang bersama-sama kami penonton ni, anda dapat belajar sesuatu tak? Dapat tak poin-poin ataupun adakah situasi yang Tuan Fahmi lalui sama macam anda semua? So boleh komen dekat ruangan komen, cuba sharekan poin anda, apa poin yang anda dapat ataupun adakah anda mengalami situasi yang sama macam Tuan Fahmi, boleh kongsikan di ruangan komen juga. Okey, Tuan, untuk mereka di luar sana yang orang kata tak berkesempatan untuk ke NUH ataupun tak tahu pun, mungkin ada orang yang belum kenal rishwat lagi ataupun nak tanya perlu ke kena belajar bisnes ni. So macam Tuan sendiri, Tuan boleh tak berkongsi dengan mereka kenapa pentingnya you kena belajar sebelum you buat bisnes, ataupun you ada bisnes you still kena keep belajar dan belajar untuk upgrade bisnes dan upgrade ilmu supaya dia boleh bina bisnesnya pergi lebih jauh. Tuan boleh tak kongsikan? Betul. Macam saya bagi tahulah, macam kita ni yang tak tahu bisnes, kita akan buat bisnes tu pandai-pandai sendirilah, ikut apa yang kita rasa betul dan kita buat. Dan kita tak nampak apa cabaran yang ada. Lepas tu bila dah ada cabaran tu apa nak buat kan. So sangat penting untuk orang kalau dia nak bisnes, memang saya pun selalu bagi tahu dekat kita punya agent stocky, sangat pentinglah untuk dia belajar macam mana nak bisnes. Kalau tak dia jadi macam saya lah, jadi macam saya yang kita buat bisnes ikut kepala sendiri, lepas tu tak tahu kan. So dia akan jadi rugi banyak. So macam masa tu saya hadir NUH ni banyak yang Datuk Wira betulkan kita punya mindset, kita punya diri kan. Sebab memang sangat pentinglah orang yang drive the business tu, sangat penting untuk dia sentiasa high energy, sangat penting dia kena clear apa yang dia perlu buat kan. Sangat penting dia kena prepare diri dia untuk grow dalam bisnes kan, untuk emosi dia, fokus dia. So saya rasa itu antara turning point saya juga bila saya pergi ke Nak Ubah Hidup. Program 3 hari, habis tu suara tak ada. Suara tak ada, tapi energi gila-gila. Key dia sekarang adalah kena belajar, betul tak Tuan? Kalau tak belajar, tak tahu macam mana naik energy pun tak tahu, macam mana nak buat sale pun tak tahu, macam mana nak bina bisnes lagi jauh pun tak tahu. Kalau anda dah belajar, anda ada ilmu, ada guide yang betul, insyaAllah mesti boleh nampak jalan ataupun boleh capai impian yang macam mana anda semua nak capai, betul tak Tuan? Betul. Sebab ramai orang yang dia bila diri dia awal tak strong, nanti bila ada cabaran tu dia dah jadi lemah semangat, dah dia terus stop cari bisnes lain. Macam saya lah, ada satu cabaran stop cari bisnes lain kan, lepas tu tak nak handle. So Nak Ubah Hidup tu dia ubah hidup saya lah kan. So lepas tu saya pergi
saya pergi ZTM, saya pergi MMM, saya pergi EFP. So start tu lah saya follow semua program dia show. Okay. Tuan, macam Tuan sendiri, Tuan dah buat bisnes, Tuan daripada background tentera, buat bisnes, lepas tu you dah ada experience dalam bisnes sebenarnya. Cuma you tak ada ilmu yang tepat untuk bantu you nampak lebih jauh untuk bawa bisnes you. Okay, Tuan tadi sebut Tuan dah pernah pergi NUH, Tuan pergi kelas Million Marketing Mastery MMM, Tuan pergi Zero to Million, Zero Cost Marketing Tuan dah join Entrepreneur Foundation Program, EFP. So you keep belajar Tuan, you keep belajar, you keep upgrading, you continue. Bukan yang macam you sekali belajar lepas tu you dah tak ada dah, you dah tak belajar dah. Kenapa tu Tuan? Boleh tak Tuan kongsikan dengan para penonton kita malam ni, kenapa pentingnya untuk sentiasa upgrade ilmu dan continue belajar sebenarnya? Sebab apa ni, pada saya lah yang saya tengok macam sebelum ni masa saya jual, kita buat package akikah, so sales tu ada, tapi duit tu kita tak nampak, tapi sales pun tak berapa banyak kan. So dia banyak isu-isu yang kita kena belajar untuk kita grow. Contoh of course macam saya awal-awal ni adalah isu macam mana nak buat marketing kan, marketing. Macam mana kita nak bagi orang beli produk, macam mana kita nak bagi tahu, nak bagi orang nampak kita. Macam mana kita nak bagi tahu orang yang kita ada produk ni kan, nak bagi orang beli. So isu marketing. So lepas tu saya juga ada isu nak urus duit. Sebelum ni kita banyak sales ada, walaupun tak berapa banyak, sales dah tak berapa banyak. Lepas tu kita pula pakai duit company, kita rompak duit company. Kita pun lepas tu nanti bila nak beli bahan mentah dah kena guna duit gaji kan, time tu saya kerja kan. Kena guna duit gaji pula nak top up untuk beli bahan mentah. So sebab kita tak ada ilmu lah, tak ada ilmu macam mana cara nak uruskan bisnes. So macam lepas nak ubah hidup, kita pergi ZTM, lepas tu kita pergi MMM, saya boleh nampak dah macam marketing, apa yang perlu kita buat. Macam Datuk Wira cakap pasal share result, pasal kolam, pasal database, pasal so baru kita nampak kena buat macam ni. Sebelum ni kita tengok, kita tiru-tiru orang je kan, kita tiru-tiru macam mana orang lain buat. So bila kita dah belajar, baru kita nampak sebenarnya kena buat macam ni. Sebab tu lah kita kena buat macam ni untuk dapat macam ni. So baru kita nampak macam mana sebenarnya nak buat marketing. Lepas tu bila pergi EFP, lagilah kita nampak macam mana nak uruskan, nak manage bisnes ni kan. Macam nak uruskan duit, macam mana kita nak uruskan cash flow yang masuk, ambil gaji apa semua kan. So barulah bisnes tu nampak, bisnes tu nampak berjalan, baru ada rasa nampak duit lah kan. So lepas tu, tapi dalam masa yang sama kita nak grow lagi, macam saya lah, kita nak grow lagi bisnes kita kan. Dan yang sama-sama dengan Mr. Pepper. So macam mana kita nak grow supaya dia orang boleh grow kan. So that's why lah kita keep continue sampai ke Spire, lepas tu kita pergi ke Titan untuk kita banner lah kita punya business. Okay, so Tuan nampak sendiri perubahan bisnes Tuan daripada you bila sentiasa meningkat lepas you upgrade ilmu, lepas satu you belajar lagi, so nampak you punya growth bisnes you dengan you upgrade you punya ilmu. Betul Puan, sangat nampak lah, especially bila MMM, lepas tu especially bila saya join Spire kan, banyak program dalam Spire. Every week kita ada Zoom apa semua, lepas tu kita ada KE, time tu KE kita saya cek Safara time tu. Time tu pun sebenarnya ada isu lah, tahun ni kan ada isu PKP kan. Ada isu COVID kan. So alhamdulillah lah time tu saya dalam Spire. So kita dapat manage, alhamdulillah lah kita dapat manage benda tu dengan baik. So alhamdulillah sampai saya layak pergi ke Titan lah. Untuk Titan ni saya banyak more kepada nak grow kan saya punya leadership, sebab company makin grow dan juga team agent stockist pun makin grow. So sebab itulah kita join Titan tu, kita
kita growkan bisnes ni lagi lah. Wow. Dah berapa orang agent dah tuan sekarang? Macam mana? Dah berapa dah total agent di bawah Mr. Pepper sendiri? So far untuk dropship lah. Dropship ni kita barulah buat. Sebelum ni agent kita ada dalam lebih kurang 400 orang lah. Wow. So dropship ni kita baru buat bulan 10 hari tu. Datuk Ira minta saya cari cara macam nak buat dropship. So alhamdulillah setakat ni dropship yang berdaftar ada 1,400 orang. Wow. So campur saya punya agent dalam 400 orang dan saya punya stokis dalam 70 orang, ada lebih kurang 2,000 orang lah. 2,000 orang. So tapi warna-warna itu Datuk Wira so saya tambah lagi jadi 10,000 orang sebelum boleh 3. Wow, amazing tuan. Sustain bukan dapat boleh bantu keluarga tapi dapat bagi peluang pekerjaan kepada orang ramai lagi, dapat beri manfaat lebih ramai lagi. You punya agent stokis dah bertambah, you dapat berikan peluang untuk mereka cari rezeki sama-sama, berkongsi rezeki dengan tuan sendiri. Tuan. Betul. Saya rasa macam amazing sangat bila tuan dapat berkongsi rezeki dengan mereka. Boleh tak tuan juga kongsikan dengan kami semua apa pencapaian yang terkini, orang kata yang you rasa tak pernah lah terfikir dapat capai ni kalau tak belajar, tak keep belajar, tak upgrade ilmu, tak berada dalam circle, tak berada dalam mentoring sendiri. Cuba kongsikan pencapaian terhebat tuan. Pencapaian. So untuk pencapaian Mr. Pepper, of course daripada sales kita kalau ikut 2015, 2016 tu kita tak tengok lah, mungkin tak ada lah time tu sales kan. 2017 tu mungkin ada tapi lebih kurang 10,000 sebulan sale. 2018 lebih kurang 20 ke 30,000 lah sale saya. So 2019 bila kita start dengan Richworks, saya tengok peningkatan sale saya boleh time tu 50 ke 60,000 kan. Wow. Saya ingat lagi first kita first kita join Sapphire tu saya boleh touch 60,000 time tu. Tapi lepas tu ada challenge dia lah kan. Challenge yang macam saya bagi tahu lah. Makin besar cabaran ni pun lagi besar. Tapi kalau kita dapat orang kata lalui cabaran tu dengan ilmu, dengan strategi yang betul, dengan guide yang betul, insya-Allah kita boleh lalui dan kita dapat lagi more. Betul tak tuan? Betul. So alhamdulillah untuk macam mana puan? Saya terkini sekarang? Alhamdulillah tahun ni kita untuk tahun ni lah kita dah 2.85 million. Wow. 2.85 juta dan saya bajet untuk minggu depan insyaAllah kita akan beri 3 juta lah. So dan tertinggi pencapaian kita bulan ni tertinggi adalah 800,000. Bulan 6 hari tu 800,000 sebulan. Wow, sebulan 800,000. Compare to last previous year sangat apa perasaan tuan sebenarnya? Apa perasaan you bila you nampak sendiri proses? Sebab tuan bermula daripada semua program-program di Richworks dan kemudian ke mentoring kami di Sapphire dan sekarang berada di mentoring Titanium Circle. So apa perasaan tuan bila nampak orang kata achievement setiap proses di bisnes ni sendiri tuan? Perasaan tu of course saya sangat happy lah, sangat happy. Dan sangat berterima kasih kepada Richworks kan, Richworks Datuk Gira yang memang yang build saya lah kan daripada tak apa-apa tu. So alhamdulillah lah saya rasa saya tak terfikir pun kan sampai alhamdulillah lah sampai kita nak touch 3 juta ni. Tapi dalam masa yang sama juga saya nak sangat berterima kasih kepada tim saya lah, tim saya, internal team staff saya yang sangat diorang pun mungkin ada menonton kan, staff saya yang sangat bertungkus lumus untuk capai apa misi dengan visi yang kita tetapkan, dan juga of course saya punya external team lah, saya punya dropship, agent, stokis, sebab memang mereka ni lah yang menggerakkan Mr. Pepper ni lah untuk sampai ke tahap ni. Alhamdulillah. So
Wan, untuk pencapaian tadi sales, lepas tu just nak share yang saya cerita hutang wife saya tu 100 lebih ribu tu kita dah clear kan, kita dah settle. Dah settle dah, alhamdulillah. Dah settle. Alhamdulillah. Itu dah dia orang kata kalau kita berbisnes bukan sekadar untuk bisnes untuk hari ni je, tapi kita nak build bisnes tu untuk pergi lebih jauh dan dapat beri manfaat bukan dekat family saja. Macam tuan ada dropship agent yang boleh mereka boleh berkongsi rezeki dengan mereka. Mereka pun ada keluarga, ada pula anak-anak yang diorang kena sara. Amazing sangat tuan. Saya rasa cukup berbangga sebab tuan dapat pencapaian yang macam ni, proses tuan lalui sendiri. Tuan boleh tak tuan juga kongsikan kepada penonton yang mungkin bertonton kita malam ni, apa nasihat ataupun tips ataupun kata-kata yang you boleh berikan kepada mereka untuk mereka yang nak bermula bisnes ataupun dah bisnes dah ni tapi tak nampak macam mana yang tuan lalui ni. Tapi sebelum tu pun saya nak share juga. Boleh? Sebelum ni kita operate kita daripada rumah kan, rumah, lepas tu kita buat premis sebelah rumah. Okay. So alhamdulillah sekarang kita baru pindah tahun ni ke Kilang lah, dekat kawasan industrian. Wow, kawasan industrian MITC dekat Air Keroh. Kan? So itu antara pencapaian kita tahun ni. Dan juga saya juga tengah plan macam sekarang ni, pada saya pencapaian yang personal saya ni dah banyak yang saya dah capai kan. So sekarang ni kita nak fokus untuk pencapaian reseller Mr. Pepper lah. Saya pun dah berbincang dengan Dato' Wira macam mana kita nak lepas ni saya punya purpose ataupun fokus saya adalah macam mana saya nak build stokis-stokis, ejen yang ada ni, macam mana kita nak diorang pula yang boleh buat kan. So far pada saya macam personal saya ni so far alhamdulillah lah banyaklah yang kita capai. Tapi cara macam mana kita nak buat pula diorang pula boleh capai apa yang dia nak. So far kita tahun ni ada seorang stokis dah capai 1 juta. 1 juta pertama. Wow. Lepas tu kita ada juga stokis yang dia ni pramugara. Dia pramugara, so dia sangat terkesan masa PKP, so dia tak boleh fly kan. So daripada ada gaji terus tak ada gaji langsung kan. So dia join Mr. Pepper, so alhamdulillah dia pun dah buat, tak silap saya 300-400 ribu ada dalam tempoh 5-6 bulan ni dengan kita kan. Amazing. So benda-benda macam tu lah. Benda-benda macam tu sekarang ni yang memang bagi saya lagi semangat kan. Sebab diorang pun sangat committed. Dekat orang lain ke tuan? Betul, diorang pun bila stokis ni dia ada ejen dia ada dropship dia. So bila diorang pun boleh grow, diorang pun committed, dia bantu lagi yang ejen dia kan. So saya rasa benda tu memang sangat happy lah. Kadang-kadang diorang ni yang semangat lebih, committed lebih, jadi saya pun jadi lagi semangat kan. So thank you lah. So untuk pesanan tadi puan nasihat yang tuan boleh berikan pada mungkin yang menonton ni rasa macam baru nak mula bisnes ataupun dah ada bisnes, nak perlu ke kena ilmu ni, perlu ke kena belajar ni semua, macam bisnes yang online kita boleh macam tu. Apa yang tuan boleh katakan kepada mereka? So kepada yang menonton mungkin sama macam saya dululah, sama macam saya 3-4 tahun sebelum ni yang baru nak start bisnes kan. So saya harap boleh nampaklah apa yang saya share, sebab kita tak tahu cara nak berniaga, kita berniaga ikut kepala kita kan, ikut apa yang kita rasa betul. So kita tak ada ilmu nak berniaga dan kita membuatkan saya rugi. So apa yang saya nak nasihat, of course untuk kita start berniaga, untuk kita nak berniaga lah, sangat penting untuk kita belajar macam mana cara nak berniaga kan. Sangat penting kita ada ilmu macam mana nak berniaga. Itu
memang pada saya sangat penting, dan kita akan nampak sebenarnya apa sebenarnya yang kita tak tahu kan. Macam Datuk Wira pun selalu bagi tahu apa yang kita tahu menentukan level pendapatan kita kan. So betul. Itu memang sangat betul lah, dan memang saya yang alami sendiri. So pesanan kepada semua yang menonton yang kalau baru berniaga, memang ilmu untuk berniaga ni sangat penting. Dan of course lah Richwork dia banyak proven result yang ada kan, so bolehlah belajar dengan mentor yang ada proven result kan. Betul tu tuan, ilmu banyak kita dapat kat Google, kita boleh dapat kat buku, kita boleh dapat kawan-kawan, mungkin dekat orang-orang sekeliling kita, tapi yang penting adalah proven result sendiri. Mana ilmu yang betul, yang orang dah buat betul dan dapatkan result. Seperti Tuan Fahmi sendiri dah alami sendiri, pergi proses daripada NUH ke MMM, ke ZTM, ke EFP, Nispire dan juga ke Titan. Daripada dulu sale figure hanyalah puluhan ribu saja, sekarang dah buat 3 juta. Alhamdulillah Tuan. Dan juga banyak sebenarnya yang one-on-one hari tu kita dah plan dengan Datuk Wira kan, untuk branding dan juga pembangunan ejen stokis. So saya sangat excited lah sebenarnya untuk mula tahun 2021 ni. Yes, memang kita pun nampak Tuan excited. Tuan, okey. Kata-kata akhir Tuan kepada mereka yang menonton kita malam ni, sebelum kita tamatkan sesi ni. Tapi saya nak juga ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan kerana Tuan sudi berkongsi. Bukan senang orang yang dah berjaya ada jutaan ringgit sales mereka, tapi diorang sudi berkongsi dengan anda semua yang menonton kami malam ni. Alright. Kita nak ucapkan juga Tuan, you punya business semakin melonjak naik, dapat growkan lagi punya team, dapat beri banyak lagi manfaat pada orang lain, dan kita doakan Tuan kaya dan berjaya. Last word Tuan untuk mereka yang menonton kita Mega Live malam ni. Pertama, terima kasih kepada Puan Suhaili, Richwork, of course Datuk Wira atas sesi hari ini. Terima kasih juga dekat family, tim saya, ejen stokis saya kan, tim Peperian saya yang juga mungkin menonton malam ni kan, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudah menonton. Saya harap dapatlah sedikit sebanyak dapat point ataupun ilmu daripada perkongsian saya, dan juga macam saya beritahu, ilmu sangat penting untuk kita dalam bisnes. Dan juga saya sentiasa doakan semua yang menonton ni semoga sentiasa kaya dan berjaya, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Kita jumpa Tuan di lain masa dan ketika nanti. Terima kasih banyak Tuan. Okey, terima kasih. Bye. Macam mana? Belajar sesuatu ke tak? Cuba komen kat bawah tu. Bukan senang anda dapat belajar daripada jutawan ni dekat Mega Live sahaja yang kami cuba untuk berikan yang terbaik untuk anda sama-sama belajar, anda dapat inspirasi, anda dapat berkongsi dengan rakan-rakan lain juga berkenaan dengan Mega Live ini. So itu saja, saya Puan Suhaili, saya nak doakan supaya anda dipermudahkan urusan, kaya dan berjaya. Terima kasih kerana bersama-sama kami di sesi Mega Live malam ini. Assalamualaikum. Kambing.